Faisal di sebelah kanan, Akia di sebelah kiri. Tetapi ini memang untuk Paulo Josue yang sangat yakin dengan kebolehannya daripada jarak seperti ini. Kita sampai tapi close control yang ditunjukkan oleh Arif Aiman. Peluang di sini untuk Malaysia dan Faisal ada. Yes! Power 3. Malaysia di depan. Malaysia mempunyai peluang. Alhamdulillah setakat ni tak ada apa-apa lagi yang kecederaan. Saya dah buat yang terbaik. Tahap kesabaran saya dan dah tak boleh tahan. Orang yang tidak hormat kepada saya rasa tidak wajar berada dalam lingkungan saya. Dia tidak mengucapkan tahniah walau apa pun. Itu dah membuatkan saya naik angin. Memang berat hari ini. Terima kasih banyak-banyak apa yang saya pernah lalui selama ni. Terima kasih kepada semua juga kepada pasukan-pasukan yang telah memberi ruang untuk saya menabur khidmat seperti Kuala Lumpur, Selangor, PKNS, PJCT, JDT, Pelita Jaya. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya rasa sekarang adalah masa yang terbaik untuk saya buat pengumuman. Kejap lagi ada ni orang buat press conference announcement nak bersara dah. Apa? Nak buat announcement nak bersara dah. Ladies and gentlemen, tetamu yang dihormati, sudah tiba masanya untuk mendengar daripada the man himself, Super Safi ataupun Safi Salih. Tepukan gemuruh kepada beliau, dipersilakan. Dan saya rasa sekarang adalah masa yang terbaik untuk saya buat pengumuman persaraan. Kerana saya merasakan walaupun saya tak ada injury yang serius, tapi saya rasakan saya tidak mampu lagi untuk bersaing dengan kompetitif dengan pemain-pemain lain, terutamanya di bahagian serangan. Kemana Hala Tuju Safi, adakah masih lagi di lapangan bola sepak sebagai jurulatih seperti mana yang kita tahu KL City menawarkan that position untuk you? So di hari bersejarah ni saya tak nak memburukkan sesiapa. Lebih baik saya expose dalam doku saya. Baik, kita mulakan dengan laporan bola sepak. Penyerang veteran Safi Salih dan bekas pemain Kedah Haidin Azman berkelana ke Kuala Lumpur dengan masing-masing mempunyai misi yang mahu dilaksanakan. Saya sentiasa positif selagi saya belum mengucapkan dan melafazkan kata persaraan. Selagi itu saya ingin menabur bakti, menabur khidmat, menabur segala pengalaman saya untuk pasukan yang saya bermain. Kenapa balik ke KL? Memang saya ingatkan saya nak habiskan karier saya dengan dekat mana tempat saya bermula lah, iaitu pasukan Kuala Lumpur. Sebelum dapat offer daripada KL City, saya terus perjalanan cerita dia adalah saya terus approach Kuala Lumpur untuk perjalanan cerita saya ni. Saya cerita dengan pihak pengurusan, iaitu masa tu ada Encik Nokman dan masa tu Stanley Bernard, di manakah Hala tuju perjalanan karier yang saya mau buat.
Hai, saya Safi Salih, pemain KL City. Pemain KL City. City FC, sorry. Hai, saya Safi Salih, pemain KL City FC. First time saya melihat Safi Salih ni, saya melihat dia ada satu benda yang orang panggil dahulu macam mana orang panggil dia macam pengganti Muqtada Hari. Dengan sizing dia, tapi untuk saya bukan pengganti Muqtada Hari. Dia adalah satu pewaris penyerang yang selepas Azman Adnan. Cuma membezakan antara Azman Adnan dan Safi Salih adalah kekuatan Safi Salih lah, dengan body fizikal dia, dengan strength dia yang amat baik sekali. Safi Salih pernah menjadi idola saya. Jadi first tengok Safi Salih depan mata itu agak macam, oh wow, ni player Malaysia yang saya pergi sokong tu dan main satu tim. Lepas tu lepas ada 2-3 hari training dan duduk makan sama, minum sama, jadi nampak walaupun player besar agak besar tapi still humble. Dalam padang, mostly dalam padang lah, apabila kami pergi game dekat Johor, game dengan lawan Johor, dan dia ketua kapten. Dan satu set pieces tu, kalau orang boleh tengok balik, set pieces yang kami training tu dan jadi dekat game tu, game malam tu. Dan set pieces tu jadi dengan smooth sekali. Sebab apa? Coach pun cakap set pieces tu selama dia 8 tahun atau 5 tahun dia buat tak pernah jadi. Dan game tu jadi. Safi Salih ada situ, dia kapten dan game set pieces tu jadi. Jadi benda tu kenangan terindah lah dalam padang dengan dia. Memang macam tak percaya pun ada bila saya berjaya dapat main balik bersama pasukan Kuala Lumpur. Banyak kenangan saya bersama Kuala Lumpur apabila saya merintis kerjaya saya dalam permainan bola sepak ni. Susah senang saya dulu, jatuh bangun saya dulu masa bermain dengan Kuala Lumpur di peringkat belia presiden. So bersama Kuala Lumpur lah. So saya rasa amat bertuah dan bagaikan sirih pulang ke ganggang. Itulah perumpamaan saya boleh bagi, dan memang saya amat berbesar hati jika saya boleh menghabiskan karier saya bersama dengan Kuala Lumpur FC. Tadi Safi ada mention tak ada injury yang serius, tetapi untuk ketika ini sukar untuk Safi bersaing bersama dengan pemain-pemain yang barulah yang sedang meningkat naik ketika ini. Tetapi mungkin ada perkara lain yang melorongkan Safi ke arah untuk bersara seperti mana yang kita tahu, kalau tak tahun lepas. Tapi benda tu macam delay kan. Jadi mungkin Safi boleh ceritakan sikit. Memang tahun ni saya rasa saya punya announcement ni pun secara mendadak. Ia berat apabila rakan sepasukan yang lain mahukan saya bermain dalam kesebelasan utama pada setiap perlawanan, tapi saya tak mampu. Itu bukan keputusan saya. Itu yang membuatkan saya sentiasa dimotivate dan saya stres dengan diri saya sendirilah. So saya rasa this is the best time untuk saya tidak berada dalam sebuah pasukan dan bersaing, dan saya membuat keputusan ini. Sebenarnya situasi yang tidak baiklah untuk seorang Safi Salih dalam pasukan. Sentiasa diletakkan dalam bangku simpanan,
Bukan saya mengharapkan untuk bermain setiap masa, tapi saya tidak diturunkan sama sekali. Saya rasa frust, kecewa. Sebab mungkin Safi Salih mungkin agak frust sebab dia tak main. Sebab apa saya cakap tadi, dia memang seorang fighter, dia memang nak main. Mungkin tactical coach tu agak tukar last minute ke apa, buatkan benda tu jadi isu lah. Hey, come on guys, come on! Look, to be honest and to be very direct, my first thought was very negative. Because of their age, you cannot play anymore top level of footballs. I was thinking and somehow I said, okay. Ya, banyak persoalan kenapakah striker import yang sebegitu diberi peluang untuk bermain, malah saya lebih baik dari segi kualiti, dan pemain-pemain saya sendiri, pemain-pemain Kuala Lumpur sendiri mempertanyakan kepada saya, kenapa awak tak main dalam first 11. Sebagai player saya frust lah sebab dia tak dapat main. Sebab dia nak main, dan dia masa tu zamannya 2021 tu pun dia boleh main. Dia boleh main lagi sebab kita nampak potensi dia training apa, dia push. Apabila dia beraksi dalam padang, dia mempunyai 130%, 150% punya komitmen yang ingin berjaya dan inginkan dahagakan kemenangan dan dahagakan untuk menjaringkan gol setiap perlawanan yang dia beraksi lah. Tapi dia tak dapat main dan dia frust, kita pun frust juga sebagai rakan pasukan kan. Jadi kita pun ada limit juga untuk nak pergi cakap dengan coach kan, sebab coach pun ada pendapat dia sendiri. Kalau kita melihat setiap performance yang dia bagi, kalau tidak takkan dia pergi sampai Liga Indonesia. Hasil daripada kerja kuat dia, itulah karakter dia di dalam padang yang membuatkan orang menilai dia Safi Salih adalah satu penyerang yang terbaik yang ada dekat dalam negara. Sampaikan soalan-soalan seperti itu daripada pemain-pemain KL sendiri, saya tak boleh jawab dan membuatkan saya menjadi tanya-tanya apakah sebenarnya yang berlaku. But I can see, we were not balanced, even because most of these players are signed before me. So definitely not my choice, definitely not what I want, but then at the end you are doing with material that you have. Ada rasa tersisihkan lah. Saya berjumpa dengan Encik Lokman, dengan CEO Stanley Bernard waktu ketika itu. Saya masih ingat lagi. Dia berkatakan ingin menjadikan Kuala Lumpur satu pasukan yang digeruni. Mungkin hujung karier Safi dah, dia punya peak mungkin. Different coach, different way lah. Sebab apa, kita tak boleh nak nafikan coach ada taktik dia sendiri. Safi, you have more 8 minutes. Jadi Safi Salih, come on, lebih 10 minit. Last time. Dan bila disisihkan seperti itu, memang saya rasakan ada something wrong lah. Ia sebenarnya masuk ke dalam hati dan fikiran, dan itu menjejaskan kesihatan saya sebenarnya. Saya tak mahu perkara-perkara yang negatif terlalu banyak difikirkan. Tapi saya respect dengan dia juga, walaupun dia tak, coach tak ada dalam perancangan dia, tapi bila dia dapat beri peluang main, itu yang saya cakap, Malaysia Cup 2021 tu, walaupun dia beri peluang main dan dia bagi bukti yang dia boleh main. Dia tunjukkan yang dia karakter seorang yang fighter. Dia bimbing kami yang player-player muda lain untuk kerja keras dalam padang. Dia suka membimbing pemain-pemain muda untuk membetulkan sedikit corak permainan pemain-pemain muda tu. Dan sesekali kalau dia bersuara makan dalam, sesekali dia bersuara juga, kita akan kelakar lah, kita akan ketawa lah. Itulah Safi Salih. Janji yang pada awalnya cerita ingin membawa pasukan Kuala Lumpur ke satu tahap yang lebih berbeza dilupakan apabila seseorang masuk menguasai pemikiran pihak pengurusan. Dalam kancah Safi Salih pula,
mungkin perjalanan beliau lebih berbeza. Beliau seorang pemain yang boleh katakan ambassador, ikon bola sepak Malaysia. Beliau telah diberikan peluang pada hujung musim untuk memasuki kancah media dan itu telah disediakan oleh klub. I was there already. Stanley asked me if I can look into this because they actually needed Safi also for marketing purpose because he's KL boy, so he started his career from KL. Sekarang mereka perlu menjadi ambassador untuk memupuk minat-minat pemain-pemain muda terutamanya di Kuala Lumpur dan ke seluruh negara kerana mereka merupakan ikon bola sepak negara. And from Stanley's point of view, he is a club legend and to have him in the club can be a really good example for young kids. So this was also one of the reasons why we took it. Dan memang selepas itu ada tawaran sebenarnya. Ada tawaran untuk saya menjadi jurulatih, sebahagian daripada jurulatih pasukan Kuala Lumpur. Dan di sini saya menyatakan saya tidak berminat jika dia masih berada di situ. Bukan dendam atau satu perasaan yang negatif, tetapi apa yang saya alami itu cukup mendalam. So saya tidak boleh memperkatakan yang baik tentang seseorang ini. So lebih baik saya tidak berada dalam pasukan dan saya lebih fokus kepada benda-benda yang saya mahu lakukan. Memang saya rasa, yalah, benda tu saya dah cerita sebenarnya. Benda tu saya dah tahu, dah rencanakan dan plan macam mana. So, diorang tak terima lah. Bukan tak terima, macam diorang tak dapat lakukan bersama-sama saya lah. Selepas apa yang saya telah lakukan dalam bola sepak. It's okay. I have to move on. Apa yang telah dilakukan selama ini tidak dipandang langsung oleh orang ini. Dia telah merendah-rendahkan saya, telah merendah-rendahkan pemain lain dengan cara yang tidak wajar. Dan saya rasa orang seperti ini tidak harus dihormati. Mungkin dalam tactical mungkin adalah argument tu biasa dalam tim. Dan saya rasa itu profesional sebab Safi pun ada pendapat dia dan Bojang pun ada pendapat dia. Bagi saya, sebagai yang saya tengok, dia tak ada bukan isu apa pun, semua isu game je, tactical game. Dia memang ada argue, itu memang betul ada argue, tapi dua-dua profesional. At the last 5 minutes, we are giving them chance to come back. And we said, don't do foul here, don't do foul. Inti Maiku, Pichku. Yes, saya seorang pemain yang berpengalaman, maksudnya yang dah lama. You takkan tak boleh bercakap baik dengan saya. Kenapa you nak menjerit dengan nada yang tinggi apabila pemain tempatan, apabila pemain seperti saya yang dia tidak suka, dia jerit sampai satu kawasan dengar. Itu yang membuatkan saya this is enough. No Marco, first he going behind. Jedan u istu smater u pičku. Because this one need to open central, he's opening right, he needs to go behind. Safi, move, Safi. You need to move. All year we talking, I don't care, you waiting for somebody else. Clear the ball. Dan kami di luar ni kami pun nampak dan ini profesional dan Safi Salih pun dia bukan jenis toxic yang bawakan player lain tak suka coach ke tak. Dan dia bukan macam tu. Kalau dia yang ada macam argument dengan coach dan dia saja. Dia bukan toxic dan bawa player lain tak suka coach. Bukan untuk menjadi seorang pemain yang manja, tapi kesalahan-kesalahan yang remeh bagi saya sepatutnya kalau seorang jurulatih yang bagus you akan bagi motivate, bukan menghardik, bukan menjerit dengan kata-kata yang ya, saya faham kadang-kadang untuk membangunkan players, tapi setiap kali perkara yang sama berlaku itu adalah satu perkara yang salah, satu pemikiran yang saya pun tak faham kenapa dia buat macam tu.
sama ada tidak mahu pemain melebihi aura dia atau dia tidak mahu pemain di highlight melebihi dia, saya pun tak faham. In professional football, there is no emotions. This is what he think. But I'm coach and I think different. I'm just professional. I'm doing my job. He was not able to help me anymore to do what I asked from him. So at that time, I think that he was no more good enough to play at that level. Ramai yang beranggapan saya tidak boleh bermain, saya sudah tua, tapi saya membuktikan dengan jaringan. So itu adalah tanda simbolik, kita ada dua tangan, kita hanya mampu tutup telinga, sebab itulah Allah, Tuhan menciptakan dua tangan. Dan apabila saya menjaringkan gol pun, dia tidak mengucapkan tahniah walau apa pun, dia hanya berkata itu hanyalah nasib baik. Itu hanya kata-kata yang ingin memperkecilkan seorang Safi Salih, tapi dia harus sedar Safi Salih juga yang banyak membantu pasukan mana-mana pun untuk menjuarai kejuaraan. He's my first year. He was still playing here, and there's some matches when he was getting his playing time, not full matches, but he was coming in playing as a sub 20-30 minutes, and he was still doing the things that I asked him. Karakter seorang pemain bola sepak ni, kalau daripada work rate dia inginkan kemenangan, dia akan impact kepada pemain-pemain midfield dan pemain-pemain defender, sebab kerja kuat di atas akan membuatkan kami di belakang, contohnya pemain-pemain di belakang akan bekerja kuat untuk dia, sebab dia inginkan kemenangan. Apabila inginkan kemenangan, dia akan inginkan supply untuk menjadikan gol, dan itulah Safi Salih. Honestly, kita tengok dekat sini pun, tengok dekat kaca televisyen pun dah rasa sebab tau melihat pengumuman Safi. Tapi Fina sendiri yang berada dekat sana, macam mana feeling tadi Fina? Okey, kalau nak berkongsi tentang feeling, saya dapat merasai emosi. Saya yakin Safi agak sebab tadi. Ini bukanlah keputusan yang mudah untuk Safi Salih, tetapi atas dasar perlu untuk dia membuat demikian, jadi termaktublah satu keputusan yang boleh dikatakan sebagai drastik. Mungkin Safi masih lagi relevan, tetapi ada sebab kenapa dia memilih untuk bersalin. The best moment of course ketika saya dengan KL sekarang adalah membawa balik Piala Malaysia ke dalam dagapan pasukan Kuala Lumpur. Piala Malaysia yang ke-100, edisi yang ke-100. Itu yang saya rasa, dan cita-cita saya adalah saya tak pernah menang Malaysia Cup dalam banyak-banyak piala. Hanya Malaysia Cup saya tak pernah menang, dan bersama KL lah saya dapat, dan menjadi satu petanda bagi saya. Mungkin ini adalah piala yang terakhir bagi saya, dan memang ternyata dan terbuktilah dengan pasukan KL saya berakhir. Dengan pasukan KL lah saya dapat kembali bawa piala Malaysia yang dah lama pasukan KL tak dapat, dan menjadikan pasukan KL ni sebuah pasukan yang digeruni balik ketika saya balik kembali kepada pasukan KL. Dan itulah adalah satu momen yang menjadi kebanggaan ketika saya bersama dengan KL pada sekarang ni. Demi bentala ini yang membungkam seluruh nadi, yang menjadi saksi setiap nafas, setiap darah, setiap keringat. Hanya aksara yang tiada makna tanpa jelata. Mergas ini akan menanti untuk semua yang akan pergi, untuk semua yang setia menanti.
Terima kasih. Receive the trophy from Excellency Rafi Singh, AFF Head of Delegation. Expert Minister of Indonesia and Mr. Francisco Kabuati, AFF Council Member.